Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha menyebut dan menceritakan akhlak Nabi ini kerana itulah yang ia perhatikan sepanjang hidupnya dengan Rasulullah. Itulah yang dia tengok perkara yang menjadi perangai dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, orang yang paling kenal kita dalam rumah kita ialah isteri kita. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. Daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amrayni. Tidak diberi pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara dua perkara. Illa ikhtara aisarahuma. Manakah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan memilih yang paling mudah di antara keduanya. Ma lam yakun ithman, selagi mana perkara itu bukan perkara dosa. Fa in kana ithman, jika perkara tersebut ialah perkara dosa, kana ab'adan nasi minhu, nabilah orang yang paling menjauhi perkara dosa.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi ini bila bersama-sama kita merafakkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bersama pada pagi ini selepas daripada panjang masa kita berkabung. Alhamdulillah, hari ini Allah izinkan kita untuk kita bersama lagi. Mudah-mudahan masjid kita sentiasa terbuka dan akan dibuka selama-lamanya untuk majlis Allah dan majlis Rasulnya, insya-Allah. Dalam hadis yang kita baca pada pagi ini, Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha yang merupakan yang paling dekat dengan Nabi SAW, yang paling kenal Nabi SAW, menyebut tentang satu akhlak Nabi SAW. Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha menyebut dan menceritakan akhlak Nabi ini kerana itulah yang ia perhatikan sepanjang hidupnya dengan Rasulullah. Itulah yang dia tengok perkara yang menjadi perangai dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, orang yang paling kenal kita dalam rumah kita ialah isteri kita. Kalau isteri kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau isteri kita kata kita orang baik, berarti kita baik sungguh. Kalau orang kata belum tentu lagi. Macamlah seorang sahabat yang kata, ni sahabat saya, dia orang baik. Seorang sahabat yang kata sahabat dia orang baik, dia tak boleh kata lagi sahabat tu orang baik sehingga mana dia bermusafir dengan kawan dia tu. Bila dia musafir dengan kawan dia tu, kalau dia orang baik sungguh, dalam musafir pun dia orang baik. Tapi kalau dalam musafir tak seperti mana duk berkawan hari-hari, jadi kita tak boleh confirm lagi baik dia. Sebab orang ni mungkin kalau duk di rumah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, duk berkawan, dia boleh maintain perangai dia. Tapi kalau musafir ni kadang-kadang masalah Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita jumpa dengan pelbagai masalah sepanjang jalan, contohnya kita tengok perangai dia di situ. Sayyidina Muhammad. Ada satu orang pemimpin. Waktu tu kami budak-budak lagi. Umur saya dalam pertengahan 20-an. Muda lagi. Jadi kami daripada Kedah. Bismillahirrahmanirrahim. Nak main satu program pelajar di Kuala Lumpur ni. Jadi dalam ramai-ramai itu saya yang paling tua sikit. Hal lain semua budak-budak. Semua pelajar-pelajar sekolah. Naik van. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, orang ni pemimpin masyarakat. Kalau saya sebut tuan-tuan tak kenal, berarti tuan-tuan tak duduk dalam dunia. Orang ni memang terkenal. Sayyidina Muhammad. Sampai tak rawang, van tiba-tiba mati. Siapa mati? Rupanya minyak habis. Betul pelajar ni naik van. Tak berkisah tengok takah minyak. Akhirnya mati van tepi jalan. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi bila turun ni kita pun kelang kabut lah. Van kita habis minyak. Tapi orang ni, masalah Sayyidina Muhammad,
Dia pemimpin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, oleh kerana aku pemimpin, dia pergi hampa cari minyak. Sallallahu sayyidina Muhammad. Jadi, saya ni tua sikit dan kita mengaji. Dalam hati kecil saya, kalau aku jadi dia, aku tak macam ni. Sebab Nabi kita SAW tak pernah tidak melibatkan diri dalam perkara-perkara berkait dengan sahabat-sahabat. Contoh, Nabi kita SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berhenti dalam satu permusafiran, perjalanan jauh. Bila berhenti di satu tempat nak berehat, jadi para sahabat ditugaskan masalah Sayyidina Muhammad, hak ni buat kemah, hak ni tengok unta dan sebagainya. Nabi kata, hak tu siap nak masak, aku cari kayu api. Tu Rasulullah, aku cari kayu api. Sedangkan Nabi itu bukan sebarangan orang, insan kamil, Sayyidul Kaunain, Habibullah. Apa yang tak ada gelaran pada Rasulullah? Sayyidul Mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pintu syurga takkan dibuka selagi mana Nabi tak masuk, melangkah dulu ke dalam syurga. Kita semua tak dilepaskan daripada himpunan mahsyar yang dahsyat tu, melainkan Nabi terlebih dulu memberi syafaat pada kita. Mulia semulia-mulianya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tapi Nabi kata, aku cari kayu api. Itu pemimpin. Nabi kita SAW, sayyidina Muhammad, selalu melibatkan diri dengan aktiviti para sahabat. Pemimpin tertinggi, tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu akhlak Nabi. Taib. Jadi, kita ni nak confirm kita baik ataupun tidak, kena balik rumah sekali tanya isteri, abang baik tak? Salah sinam. Kalau dia fikir dulu, baik tak tahu ni, baik ke tak baik? Baik kurang kau abang ni, mana tak apa baik lah. Mak kita tu tak baik lagi. Salah sinam Muhammad. Tapi kalau isteri kata, ya Allah abang, kenapa abang tanya macam tu? Abang terbaik. Makna apa? InsyaAllah kita akan masuk syurga. Sebab Nabi kata, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi kata, orang terbaik di kalangan kamu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa paling baik dengan isterinya. Wa ana khairukum li ahli, aku paling baik dengan isteriku. Jadi isteri-isteri Nabi SAW menjadi saksi, Nabi ialah insan yang terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tengok Nabi SAW saban hari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi dilihat di luar rumah, Nabi dilihat di dalam rumah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua yang ada pada Nabi ialah akhlak. Batang tubuh Nabi itu mempamerkan semuanya akhlak. Setiap detik masa dalam hidup Nabi, semuanya akhlak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Nabi tak buat apa pun, Nabi tidur sahaja, akhlak. No, mungkin tuan-tuan kita kata, nak kena buat, nak kena bergerak, nak kena bertindak, nak kena buat, baru kita kata akhlak. Nabi tak buat apa pun, akhlak dah. Sahaja sayyidina Muhammad. Nabi duduk, Nabi kalih ke kanan, akhlak. Nabi kalih ke kiri, akhlak. Sahaja sayyidina Muhammad. Maknanya Nabi seluruh dirinya akhlak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi diam, akhlak. Maka sebab itu Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah
dia kata benda baik ataupun dia diam. Siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia cakap benda baik ataupun dia diam. Maksudnya, Nabi bercakap yang Nabi kota. Kalau bercakap, semua benda baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tak cakap, baik juga. Maksud macam mana tak cakap baik? Maksud macam mana diam tu baik? Maksud diam itu baik, diam sambil tafakkur. Bukan diam saja, tapi diam tafakkur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tafakkur tu makna apa? Tafakkur tu makna berfikir. Walaupun diam tapi berfikir. Tambahan Nabi kita SAW, yang Nabi fikirkan ialah yang paling tinggi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi imma wa imma. Sama ada yang Nabi berfikir, sama ada yang Nabi berfikir tentang Allah ataupun berkenaan Tuhannya, ataupun yang Nabi berfikir ialah tentang umatnya. Nabi kita SAW fikir Allah kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau Nabi berfikir tentang Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hatulah yang tertinggi pada Nabi. Sebabnya Nabi kita SAW sebut dalam sebuah hadis, ana asqakum billahi wa akhsyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akulah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Akulah orang yang paling takut kepada Allah. Maknanya tidak ada satu orang pun yang boleh sama macam takwa Nabi, yang boleh sama seperti takut Nabi kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Nabi fikir tu. Contoh, no? Kalau kita contoh Isra' Mi'raj. Ini bulan Isra' dan Mi'raj. Nabi berjumpa dengan Tuhan. Nabi melalui perjalanan yang panjang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Daripada Mekah ke Baitul Maqdis 1,500 kilometer. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perjalanan flight 16 jam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau flight 2 jam. Kalau naik kereta 16 jam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau berjalan kaki 40 hari. Kalau naik kenderaan unta 40 hari. Nabi berjalan daripada satu perjalanan dunia. Perjalanan yang Nabi tempuh tu lebih daripada tu. Orang berjalan hanya menempah perjalanan duniawi. Sama ada naik unta ke, naik kereta ke, bas ke, flight ke, semua tu dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi walaupun perjalanan keduniaan, Nabi diperlihatkan pelbagai peristiwa. Nabi tengok orang yang gunting lidahnya, tarik lidah gunting, Sayyidina Muhammad, ambil batu hempap kepala, berkecai, hempap lagi. Hak gunting tu, tarik lidah gunting, bertabuk, berhamburan darah, Sayyidina Muhammad, cantum balik, gunting lagi, dan sebagainya. Nabi tengok sepanjang perjalanan. Yang Nabi tengok apa? Yang Nabi tengok ialah ahwal umat dia. Seperti peristiwa Isra' wal Mi'raj. Kalau bercakap tentang Isra' wal Mi'raj, orang dulu-dulu sebulan. Sebab mereka mengambil setiap slot itu ibrah tertentu.
Malam ni bab 4 kepala. Malam esok bab gunting. Malam esok bab orang yang tanggung kayu api. Salah Sayyidina Muhammad. Berat dia tanggung, tak mampu tanggung, boh lagi. Tak mampu tanggung, lagi boh. Sebab itu peristiwa Isra' Mi'raj ni, masalah Sayyidina Muhammad. Kita kena mengaji sebulan, satu part. Ni kita ambil semua semalam. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW berjalan panjang sampai di Baitul Maqdis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi mengimami sembahyang kepada 124,000 Nabi-Nabi alaihimus salatu wassalam. Nabi mengimami sembahyang orang yang telah mati. Arwah, roh Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihimus salatu wassalam. Tu imam lain hanya mengimami roh, mengimami orang yang hidup. Nabi mengimami orang yang mati. Di mana Nabi duduk tu? Nabi berada di alam barzakh. Alam tu memang wujud. Nabi pergi ke alam barzakh. Tentu pernah pergi alam barzakh. Kalau habak pernah pergi, kata-kata biar betul dia ni. Sebab kena mati dulu baru boleh pergi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu Nabi naik pula daripada situ ke alam tinggi, ke alam langit. Disebut alam angkasa. Daripada bumi sampai ke langit yang pertama, 500 tahun umur kita baru sampai. Tuan-tuan, umur kita 500 tahun baru sampai di langit yang pertama. Tapi Nabi pi sampai melepasi langit yang ketujuh. Berhenti di Sidratul Muntaha. Akhir sekali Nabi pi ke syurga dan pi ke neraka. Apa syurga neraka tu? Syurga neraka disebut dengan alam akhirat. Semua alam yang Tuhan buat Nabi pi habis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, akhir sekali Nabi jumpa dengan Tuhan. Itulah kemuncak perjalanan Al-Isra' wal Mi'raj. Kalau hak tu sajalah tuan-tuan. Kalau hak tu saja Al-Isra' Mi'raj. Kalau kita lah duk fikir, sampai lah tak habis-habis. Setiap patah-patah perkataan Nabi bercakap dengan Tuhan. Bukan sekat berjumpa, bercakap terus dengan Tuhan. Panjang Nabi bercakap dengan Allah. Mana Allah itu wujud. Allah itu wujud, wujudi. Allah ada sungguh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh, Nabi kata, Musa kalimullah, Isa ruhullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibrahim khalilullah, aku Tuhan. Sampai tu Nabi tanya, aku Tuhan. Kalaulah Musa kalimullah, Isa ruhullah, Allahumma salli ala Sayyidina Ibrahim khalilullah, aku. Nabi kata, anta habibullah, engkaulah habibullah. Sedangkan sama, khalilullah, habibullah, sama-sama maknanya kekasih Allah. Apa beza di antara khalilullah dan habibullah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Khalilullah, Allah bagi kepada Nabi Allah Ibrahim selepas dia berjaya melepasi ujian Allah. Supaya Allah suruh dia sembelih anak dia. Berjaya Nabi Allah Ibrahim sembelih anak dia. Tunai perintah Allah. Oleh kerana dia sungguh, dia yakin, dia percaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Komitmen terhadap perintah Allah, memang passion Allah, dia tolong hamba dia. Ketika Nabi Allah Ibrahim AS dah sembelih anak dia, Bismillah, ya Allahu Akbar, habis dah anak aku. Celik-celik mata tengok kibah. Anak duduk sebelah. Senyum ya anak tu. Nabi Ibrahim celapak pi anak, peluk anak dia. Ya Allah, ya Tuhanku, hebat engkau Tuhan. Bab tu saja tuan-tuan. Tuan-tuan. Bab tu saja. Bab jumpa Tuhan tu.
Tuhan kata anta habibullah tu. Hak tu pun kalau kita lah, bukan fikir seminit dua. Esok fikir, lusa fikir. Selama-lama dia fikir tu, jumpa dengan Tuhan. Jadi Khalilullah Allah bagi selepas Nabi Allah Ibrahim berjaya melepasi ujian Allah. Habibullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Habibullah memang diberi pangkat pada Rasulullah. Memang Nabi dilahirkan untuk menjadi kekasih Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Memang dilahirkan untuk menjadi kekasih Allah. Sebab itu Nabi SAW, ketika Nabi nak mengakhirkan umurnya, kita umat, kita minta akhir hidup kita ialah ucapan La ilaha illallah. Ada tak tuan-tuan orang tanya, Nabi akhir hayat dia mati mengucap dua kalimah syahadah tak? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi kalimat akhirnya La ilaha illallah tak? Tuan-tuan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ucapan akhir Nabi ialah Ya Rafiqal A'la. Nabi humuk Nabi tu, Nabi angkat tangan macam tu, Ya Rafiqal A'la. Tangan jatuh. Wahai teman daerah tinggi. Siapa dia tu? Allah. Habis dah maknanya, Ya Allah, nak balik dah, nak sampai dah, nak pergi dah. Ya Rasulullah. Baik, jadi subhanallah, maknanya Nabi berfikir tentang Allah ni, tak ada siapa boleh sama macam Nabi. Diam Nabi tu tafakkur. Tu kalau Nabi bercakap tentang Allah, Nabi berfikir tentang Allah. Sebab tu Nabi ni tak pernah hilang Allah di hati. Cumanya kadang-kadang dia macam bor telefon. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang kurang. Sini 5G dah kah? Kami baru 4G. Kadang-kadang turun E. Tu duduk kolam nerang. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi alhamdulillah di rumah saya tu buat live. Alhamdulillah baik, orang Kuala Lumpur boleh ikut. Tapi kalau buat dalam rumah masuk E campur, E tolak. Jadi cuma dia mengurang. Bila ingat kepada Allah itu mengurang, itulah yang Nabi kata astaghfirullahalazim tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata astaghfirullahalazim 70 kali hingga 100 kali sehari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi istighfarnya terhadap hak tu. Bila perasaan tu kurang, ingat tak berhenti, tapi tak hilang. Tapi dia mengurang. Tu Nabi kata astaghfirullahalazim. Nabi kira itu dosa dia. Jadi tuan-tuan, mana ada sama macam Nabi. Tu sebab Nabi berfikir, kalau kamu diam tu tafakkur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita diam atau bila? Time bila? Kita diam time masuk jamban. Tapi ada orang boleh bercakap pun dalam jamban tu. Dalam jamban, handphone bunyi, jawab mu. Okey. Ya. Nanti. Okey. Ni kita masuk dalam jamban. Tengok kawan sebelah jawab telefon, bersembang dalam jamban. Tidak ada percakapan yang paling buruk melainkan bercakap dalam jamban. Sallallahu alaihi Muhammad. Contohnya, mak duk qada hajat, duk berak. Anak nak pergi kedai. Tadi mak suruh beli cabai hidup. Ni mak nak beli apa lagi? Mak pergi jawab dalam jamban tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Macam mana hukum dia? Makruh. Dia macam ambil wuduk juga. Ambil wuduk tak boleh bercakap, hukumnya makruh. Dalam jamban pun tak boleh bercakap, hukumnya makruh. Apa makna makruh? Tak dapat pahala. Masuk jamban tu ada pahala. Tu Islam yang kata hebatnya agama Allah. Masuk jamban pun boleh pahala. Sallallahu alaihi Muhammad. Masuk kaki kanan pula. Masuk kaki kiri dapat pahala. Lepas tu kalau ada cincin-cincin ni, subhanallah, yang tulis nama Allah tak di luar, ada pahala. Tu kira lain pula pahala dia.
Kalau kita masuk jamban, kita tak pakai pakaian yang kita guna untuk sembahyang, pahala lain pula. Mana pakaian sembahyang lain, masuk jamban pakaian lain. Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam jamban pula, cara duduk macam Nabi kita duduk, qada hajat, betul, pahala lain pula. Dalam jamban pula, tutup kepala pula. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup kepala pula. Masuk jamban, tak perlu pakai pakaian, pakaian tubuh di atas kepala. Allah senang. Bawa tola nak pakai apa? Kutaya pakailah tola tu, nak qada hajat, tak atas kepala. Pahala lain pula, banyaknya pahala Tuhan buat. Sallallahu alaihi Muhammad. Tak ada apa nak tak, ambil cebok. Buh tak kuat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kepala jangan bagi tak bertutup. Duduk dalam jamban, jangan cakap diam. Diam tu bukan duduk saja, bukan diam saja, tafakkur. Apa yang kita fikir waktu tu? Ya Allah, alhamdulillah 60 tahun dah hidup atas muka dunia, tapi tak pernah tak boleh berak. Selalu boleh berak. Fikir anak itu. Sallallahu alaihi Muhammad. No? Duk qada hajat, duk boleh kencing. Alhamdulillah. Tak pernah lagi tak boleh kencing. Duk teringat. Tapi ada orang tak boleh kencing. Dia kencing, dia sakit. Dia kena penyakit karang. Alhamdulillah. Tuhan boleh bagi lagi. Tuhan bagi lagi. Itulah fikir waktu berak. Lepas tu pula jangan duk tengok kencing. Kencing keluar jangan tengok. Makruh. Lepas tu pula kalau pegang kemaluan, pegang tangan kiri. Pahala lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Nampak tak? Jadi, lagi satu tempat yang kita kena tafakur, di kubur. Di kubur ni, selain daripada kita pergi kubur, kita menghadiahkan pahala, kita buat tahlil, kita baca Quran, hadiah pada orang mati. Yang paling penting untuk kita ialah tafakur. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, fikirlah. Sallallahu alaihi Muhammad. Hari ni aku ziarah orang. Nanti orang ziarah aku pula. Hari ni aku duduk atas kubur. Nanti aku duduk dalam kubur. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan. Jadi maknanya fikir ni banyak. Bawa kereta. Sallallahu alaihi wasallam. Bawa kereta. Dalam duk jam kot jalan tu duk fikir. Fikir apa? Ni aku geram ni hari ni. Jam panjang sekali ni pasal apa ni? Tak patutnya tak macam ni. Fikir ni antara kita dan Tuhan. Bahkan boleh cakap, berdialog kita dengan Allah pada ketika tu. Cuba try cakap, mak. Kadang-kadang, tuan-tuan, soalan, Tuhan dengan rahmat dan luai. Dengan rahmat dan luai. Kami di Kedah tu, duk geram pasal lampu walaupun traffic light cepat. Tak ada nak tulis handset. Hijau dah. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, suatu jam. Allahumma salli ala Sayyidina. Orang Kuala Lumpur marah kalau jam panjang. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dalam jam tu ada rahmat Allah tu. Salah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau saya duduk KL, saya ingat sehari boleh pergi 12,000 selawat. Sebab jam. Salah Sayyidina Muhammad. Pegang tasbih. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang dalam kereta tu kita duduk sorang-sorang je. Cuba cakap dengan Tuhan. Masalahnya bila mana kita, masalah hari ni kita tak dan nak duduk dengan Tuhan. Kita duduk dengan orang banyak. Tapi bila mana jam, tu masa kita duduk dengan Allah. Kalau malam tak dan, sebab tak jaga maghrib tahajud, takkan
Waktu dalam jam tak boleh cakap dengan Tuhan. Sahabat Sayyidina Muhammad cakap, ya Allah Tuhanku, Engkau maha kaya ya Allah, hebat Engkau ya Allah, dulu aku tak ada apa ya Allah, hari ni macam-macam Engkau bagi kat aku. Cakap dengan Tuhan, ya Allah, aku tak tahu macam mana aku nak habis umur Tuhan, Engkau jagalah umur aku Tuhan, bagilah aku mati dalam iman. Cakap dengan Tuhan. Jadi maknanya subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, itulah yang disebut dengan tafakkur. Nabi kita SAW fikir tentang Allah, fikir tentang kita. Macam manalah umatku di akhir zaman. Otak Nabi tu ya kita. Bahkan tuan-tuan, itulah orang duk buat kuliah tu. Kalaulah Nabi masih ada. Tapi nak buat macam mana Nabi dah tak ada? Nabi fikir tentang kita. Nabi tahu semua perkara akhir zaman ni. Hak COVID ni pun Nabi tahu. Satu masa Nabi kita SAW lepas mayang subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi naik atas mimbar. Nabi SAW bercerita tentang peristiwa-peristiwa di akhir zaman. Sahabat Sayyidina Muhammad. Nabi bercakap tu panjang. Sampai masuk waktu zuhur, Nabi kata azan. Azan, sembahyang sunat zuhur, sembahyang zuhur, sembahyang sunat ba'diyah zuhur. Nabi lagi sekali ni atas mimbar. Nabi cakap lagi panjang semua. Sampai habis Nabi bercakap, tak habis lagi. Sampai masuk waktu asar. Nabi suruh azan, sembahyang, lepas tu Nabi sambung cakap lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai Nabi habis cakap, Sayyidina Umar keluar masjid, tengok matahari ada lagi. Matahari tinggal sikit lagi. Panjang sungguh Nabi bercerita tentang peristiwa-peristiwa di akhir zaman ni. Hai kita ni. Tuan-tuan, jadi kritikalnya kita menempuh kehidupan di akhir zaman ni, Nabi kita fikir macam manalah umatku. Yang Nabi bimbang apa? Yang Nabi bimbang ialah akidah kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi sebut, la akhsha alaikum walakin akhsha an yubsatu alaikumud dunya. Maqam sallallahu alaihi wasallam. Aku tak takut lepas aku mati, aku tak tahu, aku tak takut hai kamu. Tapi yang paling aku takut, dunia dibentang kepada kamu. An tubsatu alaikumud dunya, akan dibentang dunia kepada kamu. Tu yang Nabi takut sekali. Pasal apa? Dunia ni kalau dibentang, habis kita. Sahabat Sayyidina Muhammad. Yang orang duk tinggal semayang tu sebab dunia. Yang orang duk pulung dunia tu sampai tak sempat main kuliah, tak sempat main mengaji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni nak masuk pula bulan Ramadan. Ada seorang sahabat kita berniaga di pasar Ramadan tu 6 tahun. Dia kata, hak berniaga di pasar Ramadan tu tak semayang tu. Bukan tak semayang, tak puasa. Tentu kita boleh terima ke? Orang yang berniaga di pasar Ramadan, dia tak puasa. Ligan dunia, jual. Bangkit sebelum subuh dah. Waktu sepanjang hari itu berkisah nak menjual sekali. Tuan-tuan, tak puasa. Ligan dunia sampai tak puasa. Itu Nabi takut. Dunia datang pada kamu. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Nabi kita SAW, kalau Nabi diberi pilih, Nabi akan pilih yang paling mudah sekali. Okay. Jadi siapa-siapa yang ada perangai ni, dia tiru akhlak Nabi. Antara dua perkara. Hak ni macam ni, hak ni macam ni.
Antara dua ni hak mana paling mudah untuk nak buat? Oh, hak ni. Nabi kata hak ni. Setengah-setengah orang dia tak ambil hak mudah tu, dia ambil hak ni. Sebab hak ni kalau ambil nampak macam untung sikit. Soalan senang. Dia ambil hak payah tu. Walaupun terpaksa menyusahkan orang. Nampak tak? Nabi tak mau menyusah orang. Jadi orang yang tak mau menyusah orang ialah orang yang ikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Muhammad. Sampai hak kurang ni, yang hak paling mudah ni, rugi banyak dengan hak ni. Tak apa. Tuan-tuan, pasal apa nak ambil hak mudah? Hak mudah tu, yang pertama, kalau nak minta tolong orang, tak menyusahkan orang, berkat. Setiap perkara yang menyusahkan orang, berkat dia kurang. Contoh, tuan-tuan keluar masjid, tuan-tuan tertinggal buku, duduk rak tang tu. Ada kawan nak keluar, kita kata, boleh tak tolong ambil Ustaz, di tiang hak nombor 2 tu ada buku saya. Ish. Dia buat kata ish macam tu. Tuan-tuan, tak payah terus. Tak apa, saya masuk. Pasal apa? Menyusah orang. Bila menyusah orang, berkat hilang. Berkat kurang. Tapi kalau dia datang mana? Soalan senang. Tu tiang tu. Baik. Senang dia tolong kita. Berkat. Jadi sebab itu, masalah Sayyidina Muhammad, sebab itu, anak-anak kita yang belajar di pondok-pondok, berkhidmat dengan guru-guru mereka. Mereka tak rasa, guru pun tak rasa menyusahkan mereka. Bahkan mereka sonok pula berkhidmat. Tu berkat tu. Mana kita tumpang berkat anak murid kita, untuk guru kita, anak murid pun berkat ditumpang untuk guru dia. Dan setiap perkara masalah Sayyidina Muhammad yang kita buat tidak menyusah orang, berkat. Sebab itu bukan setakat tu, setiap perkara yang kita buat menyeronokkan orang, lagi berkat. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan, kita masuk kedai, tuan kedai pun tak layan ya. Kita tanya barang ni duduk tang mana, dia pun tak abang. Agak tuan-tuan nak masuk lagi kedai tu? Tak masuk dah. Tapi kalau masalah Sayyidina Muhammad, kalau kita dilayan dengan baik, tak masuk lagi, dia main tanya nak beli apa dah. Contohnya, kata, ish, bagus kedai ni, tak jumpa lagi kedai macam ni. No? Berkat bagi orang seronok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita jual barang, harga dia, kira-kira tengok, kakek tengok, masalah Sayyidina Muhammad, RM50, 50 sen. Tiba-tiba dia kata, RM50 dah lah, 50 sen tu sedekah. Seronok tak? Seronok, bukan banyak pun, 5 kupang ya. Tapi seronok. Ish, dia ni bagusnya. Lepas tu orang cakap semua, dia ni kalau dia lebih, dia tak ambil. Semua orang cakap. Berkat dia berniaga. Kita pula beli barang RM50, 50 sen. Sahabat Sayyidina Muhammad. Kita bagi 51. Waktu tu, dia pun nak bagi dia balik. Tak, saya sedekah. Oh, terima kasih. Senyum sampai ke telinga. Seronok walaupun 5 kupang. Mungkin penjual, masalah Sayyidina Muhammad, dia boleh, tak, mungkin dia boleh potong less, tak ambil 5 kupang. Tapi selalunya masalah Sayyidina Muhammad, hak beli tu jarang dia sedekah balik 5 kupang. Sedangkan 5 kupang balik rumah, lepak waktu ya. Sahabat Sayyidina Muhammad jatuh di 5 kupang tu, tak ambil 20 hari, setahun. Tapi tak mau sedekah. Sedangkan masalah Sayyidina Muhammad, tuan kedai pun sonok. Kita kata, ustaz dia kaya-kaya dah ustaz. Sedekah ni kat orang kaya pun dapat pahala, kat orang miskin pun dapat pahala, bagi makan kucing pun boleh pahala. Masalah Sayyidina Muhammad, burung patuk buah-buah kita pun dapat pahala. Semua boleh pahala. Kami di Kedah, saya main KL ni, saya dapat satu benda. Pergi di bank, tunggu di bank ni bukan orang Melayu ya. India ada. Saya tengok satu India, Sahabat Sayyidina Muhammad. Kalau di Kedah, Kelantan tu, semua orang Melayu. Sahabat Sayyidina Muhammad.
Kita India nak bagi tak bagi? Nak bagi, bagilah. Ya hamba Allah juga. Masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah. Jadi duduklah atas muka dunia bagi orang seronok. Sebab tu orang yang berhutang, orang tak bayar, hidup dia sempit. Sebab orang tak seronok. Sebab tu kalau kita nak kita mudah hidup, lepaskan daripada hutang. Tak ada hutang. Hutang bayar, hutang bayar, hutang bayar. Bagi orang seronok, hidup kita berkat. InsyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan insyaAllah Allah mudahkan kita untuk mengamal yang kita tahu. Amin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua hamba-hamba Allah yang semakin dekat dengan Dia daripada hari ke hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kita anak-anak yang soleh dan solehah yang akan jadi pejuang agama pada hari depan. Mudah-mudahan kita semua selamat di zaman Dajjal. Mudah-mudahan dunia yang ada pada hari ini tidak menyebabkan kita sibuk sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan dunia kita, Allah mudahkan urusan akhirat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan akhir hidup kita ialah kita mati, akhir kalimat kita ialah la ilaha illallah. Mudah-mudahan hidup kita penuh dengan rahmat dan penuh dengan berkat. Mudah-mudahan Allah selalu elakkan kita daripada mara bahaya dunia. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dinaungi dengan rahmat Allah pada setiap masa, detik dan ketika. Mudah-mudahan hati kita selalu ingat pada Allah. Mudah-mudahan hati kita tak lupa pada Dia. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sentiasa jadi hamba yang bersyukur pada Dia. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.